Dalam zaman serba moden ini, kebanyakan ibu bapa terdorong untuk memberikan gadget kepada anak-anak terutama yang berusia bawah 4 tahun bagi memastikan mereka duduk diam. Namun tanpa disedari, ia boleh mendatangkan kesan negatif termasuk mempengaruhi personaliti anak-anak tersebut. Selamat sejahtera. Pada era globalisasi masa kini, Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dan terdapat beberapa kes-kes dan masalah jenayah di Malaysia. Sekadanya, Lembaga Penduduk dan Penggunaan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN merekodkan 78.3% ibu bapa di Malaysia sahaja membenarkan anak-anak memilih gadget pada 2023 ini. Hal ini bertambah kritikal selepas negara kita berhadapan pandemik COVID-19 apabila penggunaan dan akses digital yang maksimum terutama membabitkan kanak-kanak. Penyelaras program pendidikan awal kanak-kanak iaitu Fakulti Pengurusan Kolej Universiti Antarabangsa PKOMS Muhammad Syawani Ahmad Sabri berkata kanak-kanak tidak melihat skrin sebagai satu masalah kepada mereka dan ia sebenarnya tanggungjawab kita untuk menilai dan membantu mereka memahami waktu sesuai dan pengurusan masa penggunaan skrin yang efektif pada masa yang tertentu sahaja. Ini termasuk pemantauan berdasarkan kesesuaian perkembangan kanak-kanak itu sendiri dan katanya Perdana Menteri Malaysia kita. Salam sejahtera semua, nama saya Danish Nathan. Saya ingin kongsi sedikit sebanyak mengenai kebaikan dan keburukan penggunaan gadget pada kanak-kanak. Pertama sekali, untuk kebaikan, penggunaan gadget ataupun teknologi bagi kanak-kanak boleh meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Kebaikan kedua pula, ia boleh membangunkan kemahiran khas. Untuk keburukan, ia boleh meningkatkan risiko dan kekurangan privasi. Keburukan kedua, risiko kemurungan. Sekian, terima kasih. Dari sudut hubungan dengan keluarga pula, ia akan menjejaskan hubungan kanak-kanak bersama ibu bapa mereka, saudara mara dan juga orang luar. Kanak-kanak akan kehilangan fokus apabila ibu bapa mereka ingin bercakap dengan mereka kerana lalai dengan gadget yang ada di hadapan mereka. Sehubungan dengan itu, ia juga akan membuatkan kanak-kanak ini berlakuan introvert kerana mereka kurang berinteraksi dengan manusia sejak dari kecil lagi. Kesan ini sangatlah tidak baik kerana kita sebagai seorang manusia hendaklah sentiasa menjaga hubungan kita sesama manusia agar kita dapat hidup dengan lebih harmoni. Dari sudut hubungan dengan agama, kanak-kanak diibaratkan kain putih, ibu bapa yang perlu mencorakkannya. Sebagai contoh, di dalam ajaran Islam, ibu bapa hendaklah melindungi anak-anak mereka daripada bahaya, baik fizikal maupun rohani. Alat boleh menjadi punca bahaya jika ia digunakan untuk mengakses kandungan yang tidak sesuai atau jika ia menjadi ketagih. Oleh itu, ibu bapa harus memantau penggunaan gadget anak-anak mereka dan menetapkan had penggunaannya. Kesimpulannya, seboleh-bolehnya gadget perlu dijauhkan daripada kehidupan anak-anak kini. Program-program yang dirancang oleh kerajaan, NGO dan swasta perlu mengambil kira kesan penggunaan gadget kepada perkembangan kanak-kanak. Pendedahan awal kepada iPad, tablet atau komputer di prasekolah dan sekolah rendah mungkin kurang sesuai kerana kesan buruknya kepada perkembangan dan kesihatan kanak-kanak. Kaedah pembelajaran yang semula jadi lebih sihat dan membantu perkembangan kanak-kanak daripada pembelajaran berasaskan peranti. Persekitaran yang lebih aktif dan berteraskan komunikasi verbal pula mesti diterapkan di rumah supaya anak-anak tidak dibiarkan hanyut dalam dunia gadget mereka. Biarkan kanak-kanak meneroka alam, persekitaran tumbuh-tumbuhan dan haiwan daripada dibiarkan leka dengan permainan video dan aplikasi lain.